네가 라라라라라리 널 보고 있으면 나기 baby 너를 위한 멜로디. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Azwani binti Muhammad Azlan, 19 DMC 20F 2003 bersama ahli kumpulan saya Pat Siu Ching 19 DMC 20F 2016. So, pada kali ini video kami akan menerangkan apa itu ergonomik. Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik adalah manusia yang berkeupayaan fizikal yang boleh mengatur dan menjalankan aktiviti mereka dengan sebaiknya. Ergonomik yang dikenali sebagai faktor manusia adalah susunan sistematik yang sedang dalam proses memahami dan menambah baik komunikasi manusia dengan peralatan, produk persekitaran dan sistem. Ergonomik bertujuan untuk membangunkan dan menggunakan teknik untuk meningkatkan prestasi sistem. Ia juga memberi tumpuan kepada keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kepada individu yang terlibat. Kepekatan ergonomik selanjutnya diambil mengatasi kerja, masa lapang dan aspek lain yang dalam seharian kehidupan kita. Kategori ekonomik bagi kepada tiga. Yang pertama, ergonomik fizikal memfokuskan aspek keupayaan fizikal manusia seperti tenaga, postur badan semasa bekerja dan pergerakan yang berulang-ulang. Yang kedua, ergonomik kognitif fokus pada aspek mental kognitif seperti persepsi, pemerhatian, kawalan sistem dan ingatan apabila berlaku masa interaksi antara manusia dan elemen lain dalam sesuatu sistem. Yang ketiga, ekonomi organisasi fokus pada pengoptimuman sistem sosio-teknikal termasuk struktur organisasi dan proses. Mengapa ergonomik penting? Kerana jika tiada ergonomik, kos terhadap syarikat tersebut menjadi mahal kerana pekerja akan mendapat kesakitan dan pekerja layak mendapat insurans di atas kecederaan berlaku. So, syarikat tersebut perlu menitik beratkan tentang ergonomik supaya kecederaan yang sama tidak akan berlaku. Untuk mengelakkan lebih ramai lagi pekerja yang mendapat kecederaan, syarikat tersebut perlu menyediakan tempat bekerja yang sangat selesa kepada pekerja. Contohnya, menyediakan troli untuk mengangkat peralatan yang berat, menyediakan meja dan kerusi supaya pekerja dapat membuat pekerjaan dengan selesa dan menyediakan persekitaran yang aman damai, menyediakan organisasi supaya pekerja lebih menghormati kepada orang atasan dan menyediakan tugasan supaya sistem pekerjaan berjalan dengan lancar. Kena pasti 4 masalah ekonomi. Yang pertama, semak rekod kecederaan. Yang kedua, perhatikan keadaan tempat kerja, terutamanya faktor risiko. Yang ketiga, sumber. Yang keempat, galakkan pelaporan awal kecederaan. Semakan rekod kecederaan, melihat data kecederaan dan penyakit anda akan membantu mengenal pasti masalah ekonomi. Data ini boleh diperolehi daripada menyemak log kecederaan dan penyakit OSHA 300 syarikat, laporan 301, rekod pampasan pekerja, log pertolongan cemas, laporan siasatan kemalangan dan nyaris, laporan syarikat insurans dan laporan masalah pekerja. So, yang kedua adalah perhatikan keadaan di tempat kerja. Dengan melihat secara kritis situasi di tempat kerja, kita boleh mengenal pasti faktor risiko untuk menghapuskan dan mengawalnya seawal mungkin. Faktor-faktor yang kerap terjadi semasa di tempat kerja adalah kerana melakukan tugasan yang sama berulang-ulang kali, bekerja dalam postur yang janggal atau berada dalam postur yang sama untuk jangka masa yang lama, tekanan setempat ke dalam bahagian badan, suhu sejuk, pendedahan gabungan kepada beberapa faktor risiko.
Menggalakkan dan menggunakan laporan awal kecederaan. Pelaporan kecederaan yang meluluh adalah penting untuk kejayaan proses ekonomi. Maklumat usaha ini adalah untuk menilai, mendiagnosis dan merawat MSTS dengan betul. Pelaporan awal diagnosis dan intervensi boleh mengehatkan keterukan kecederaan, meningkatkan keberkesanan rawatan, meminimumkan kemungkinan hilang upaya atau kerosakan kekal dan mengurangkan tuntutan pabasan pekerja. Ini akan membolehkan majikan mengenal pasti dengan betul kawasan kerja atau tugas khusus di mana kecederaan kerap berlaku atau paling teruk. Maklumat ini membantu mengarahkan aktiviti pasukan ekonomi serta membimbing penyediaan penjagaan kesihatan dalam membuat keputusan kembali pekerja dan kerja ringan. Peraturan rekod dan pelaporan kecederaan dan penyakit OSHA 29 CFR 1904 memerlukan majikan merekod dan melaporkan kematian, kecederaan dan penyakit yang berkaitan dengan kerja. Terdapat 3 jenis sumber. Sumber faktor risiko, sumber analisis kerja, sumber tentang kadar kecederaan. Sumber faktor risiko adalah memberi pendekatan untuk memperbaiki tempat kerja, menyediakan penerangan tentang faktor risiko biasa dan menggariskan faktor biasa dan kecederaannya. Sumber analisis kerja menerangkan apa itu analisis bahaya kerja dan menawarkan garis panduan untuk membantu menjalankan langkah mengatasi. Sumber tentang kadar kecederaan adalah menyediakan data dan menerangkan tentang penyedaran kecederaan pekerja. Ekonomi adalah penting kerana apabila anda melakukan kerja tanpa badan, anda tertekan oleh postur yang jangkar, suhu melampau atau pergerakan berulang sistem muskuloskeletal anda terjejas. Badan anda mungkin mula mengalami gejala seperti kelemahan, keletihan, ketidakselesaan dan kesakitan yang boleh menjadi tanda pertama gangguan muskuloskeletal. Kelebihan ergonomik yang pertama adalah dapat meningkatkan simpanan kerana lebih sedikit kecederaan, pekerja yang lebih produktif dan mampan, tuntutan papasan pekerja yang lebih sedikit. Yang kedua adalah lebih sedikit pekerja yang mengalami kesakitan. Hal ini apabila kita memberikan penambahbaikan terhadap ergonomik yang boleh mengurangkan faktor risiko yang tidak memberikan keselesaan terhadap pekerja. Seterusnya, peningkatan produktif. Pekerja menjadi lebih cekap, produktif dan mempunyai keselesaan yang lebih besar di tempat kerja. Yang keempat, peningkatan semangat. Perhatian kepada ergonomi boleh membuatkan pekerja rasa dihargai kerana mereka tahu bahawa majikan mereka sangat menitikberatkan keselamatan mereka di tempat kerja. Yang terakhir, ketidakhadiran pekerja berkurang. Hal ini kerana apabila sesebuah syarikat mengamalkan ergonomi, maka semua pekerja sentiasa sihat dan bebas dari kesakitan. Cadangan dan penambahbaikan untuk menambah baik ekonomi dalam kemudahan perbuatan berikut ialah beberapa strategi dan amaran terbaik untuk dipertimbangkan. Melakui penilaian standard. Pastikan mana-mana penilaian tempat kerja bukan sahaja mengambil kira faktor unik persekitaran kemudahan, tetapi juga bahaya khusus untuk setiap peranan. Walaupun sesetengah pekerja mungkin berdiri sepanjang hari, yang lain mungkin mengangkat objek berat atau bekerja dalam kedudukan yang jangkal, ini tidak sepatutnya diselesaikan dalam luang hampa. Adalah penting untuk melipatkan pekerja dalam proses ini untuk menangani isu yang mempengaruhi kesihatan dan produktiviti setiap individu. Pendekatan
komprehensif kepada penilaian awal akan meletakkan asas untuk melaksanakan penambahbaikan ekonomi yang berkesan yang memberikan kesan positif. Pilih peralatan keselamatan yang sesuai. Berdasarkan penilaian, perkenalkan dan sediakan peralatan keselamatan yang sesuai yang menggalakkan postur yang selamat, membantu mengangkat barang berat dan melindungi daripada kecederaan biasa. Ambil kira ketinggian yang berbeza-beza. 3 pekerja yang melakukan kerja yang sama mungkin 3 ketinggian yang jauh berbeza. Bermakna tidak mungkin mereka semua selesa di stesen kerja tetap mereka. Sebaliknya, mereka mungkin membongkok atau menjangkau berulang kali sepanjang hari, meningkatkan risiko mengalami gangguan muskuloskeletal. Melaksanakan peralatan boleh laras ketinggian apabila mungkin, boleh memastikan pekerja-pekerja dalam postur yang selamat, selesa mengelakkan kecederaan. Tawarkan peluang. Menghabiskan terlalu banyak masa dalam satu posisi, sama ada duduk atau berdiri, boleh menyebabkan kecederaan yang mungkin berlaku. Stesen kerja boleh laras ketinggian juga boleh memberi manfaat kepada pekerja dengan membolehkan mereka bergila-gila antara duduk atau berdiri sepanjang masa. Selain itu, kerusi ekonomi radas yang membolehkan bersandar dan najis khusus yang boleh menyesuaikan diri, semuanya merupakan pilihan hebat yang membolehkan pekerja meminimumkan masa dalam satu kedudukan. Kepelbagaian posapot duduk atau berdiri boleh mengurangkan kecederaan yang berkaitan dengan tekanan. Sentiasa berkomunikasi dan mendidik, meningkatkan kesedaran tentang risiko di kalangan pekerja dan mengingatkan mereka untuk menyesuaikan pergerakan berulang, berehat, menggunakan peralatan perlindungan dan mengelakkan bahaya boleh memberi impak besar kepada bilangan insiden yang membawa kepada kecederaan. Hasil caran pertama adalah postur badan untuk mengangkat barang berat dengan betul. Jangan angkat barang berat sambil berdiri untuk mengelakkan berlaku kecederaan pada pinggang. Cara yang betul, kita perlu duduk dan mengangkat barang naik bersama-sama. Keadaan postur badan ketika duduk semasa bekerja adalah duduk di atas kerusi yang selesa bagi mengelakkan rasa sakit belakang dan bongkok. Postur badan untuk berdiri sambil bekerja dengan betul adalah berdiri tegak dan keadaan meja selaras dengan siku supaya tangan dapat membuat kerja dengan selesa. Kesimpulan, adalah penting untuk menggunakan biayawan ekonomi untuk mengelakkan kehidupan yang sihat. Kami akan menghabiskan banyak masa di tempat kerja. Walaupun ekonomi adalah bidang pengajian yang relatif baru, ia semakin relevan di seluruh dunia. Lebih banyak syarikat menggunakan ekonomi. Mungkin sesuatu hari nanti akan menjadi mandatory. Kita perlu memikirkan bagaimana kita bekerja tentang postur dan tabiat kita. Ia sentiasa masa yang baik untuk belajar dan menambah baik. Ekonomi membantu orang ramai menjadi lebih selesa di tempat kerja, mengurangkan tekanan dan kecederaan yang disebabkan oleh kedudukan. Sebagai pengguna yang baik, kita perlu menggunakan ekonomi kerana ia memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sekian dari kami. Terima kasih. Harap faham dan jelas atas penjelasan kami.